Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini agenda Awani. Malam ini topik yang cukup penting kita bincangkan iaitu berkaitan dengan sistem pendidikan kita. Di mana beberapa angka yang ingin saya bacakan pertama sekali pada tahun 2019, sejumlah 37.9% murid yang berdaftar tingkatan 1 SBP terdiri daripada golongan B40 dan peratusan tersebut menurun bagi kemasukan 2020 iaitu hanya sebanyak 36.5%. Namun kita melihat kepada angka 2021 untuk golongan murid B40 ini meningkat kepada 51.4%. Dan antara faktor yang menyebabkan peningkatan ini iaitu strategi KPM sendiri yang memperkenalkan kaedah permohonan secara berpusat melalui kaedah ini di mana memohon ke sekolah asrama sepenuhnya di bawah KPM boleh membuat 3 pilihan sekolah ketika memohon dan juga calon yang berjaya akan dimaklumkan menerima satu tawaran sahaja dan ia membolehkan sebenarnya lebih ramai calon ditawarkan ke tempat SBP. Itu antara sedikit, namun saya nak bawakan orang yang lebih pakar tentang perkara ini. Saya nak bersama dengan Puan Faridah Yang Razali iaitu pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh KPM yang bersedia pada malam ini. Terima kasih Puan Faridah kerana bersama dengan kami pada malam ini. Pertama sekali, kalau kita bercakap soal strategi baharu KPM ini dalam soal yang saya sebutkan sebentar tadi yang ini berkaitan dengan pentaksiran kemasukan sekolah khusus ataupun PKSK ini yang diperkenalkan oleh KPM. Mungkin sebelum ini ramai juga yang bertanya untuk kejelasan lebih lanjut. Pertama sekali kalau boleh dijelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan PKSK dan bagaimana ia berfungsi terlebih dahulu, Puan Faridah. Cik Najib. Sebenarnya sejak kita mansuhkan Perpisahan UPSR pada tahun 2020, mulai tahun 2021 untuk kemasukan ke sekolah-sekolah berasrama ini, kita memperkenalkan satu pentaksiran yang dipanggil pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Jadi kalau sebelum ni kita ada permohonan masuk SBP, so pentaksiran sekolah khusus ini merujuk kepada sekolah berasrama penuh ataupun SBP, sekolah kebangsaan agama iaitu SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Kita ada sekolah menengah teknik, SMT, College Vocational dan juga Maktab Tentera Diraja. So kalau kita merujuk kepada sekolah khusus tu maksudnya sekarang ini permohonan kemasukan kita buat secara single entry point untuk sekolah-sekolah yang disebutkan tadi itu. Jadi kalau di seluruh negara ni kita ada 69 SBP, kita ada 61 SMKA, 87 College Vocational, 9 SMT dan juga satu Maktab Tentera Diraja. Jadi untuk kemasukan kali ini seperti biasalah kriterianya ialah murid warga negara. Untuk kemasukan sekolah ini murid warga negara perlu berdaftar dengan sistem data KPM kita panggil pengkalan data APDM, aplikasi data murid. Jadi dan juga terbuka kepada semua murid di semua jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan SJKC, SJKT, sekolah swasta asalkan berdaftar dengan pengkalan data KPM iaitu APDM. Okey, Puan Farida tadi sebutkan bahawa kita tidak ada lagi UPSR dan juga yang dimasukkan dengan kalau kita melihat tahun ini juga PT 3 tidak dijalankan untuk tahun ini. Bagaimana untuk kita melihat adakah PKSK ini umpama menggantikan UPSR ataupun PT 3 ataupun mungkin apakah komponen dalam PKSK ini yang mampu melaksanakan pentaksiran yang lebih jelas kepada orang pelajar-pelajar ini? Okey, jadi sebenarnya PKSK ni pentaksiran itu ada lebih menyeluruh dia akan merangkumi semua jenis kecerdasan. Yang pertama sekali kita sebut tentang format dia, kita ada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Di mana bahagian A dan B itu adalah peratus pemberatan yang paling besar lah. Jadi kalau A dan B itu merupakan soalan aneka pilihan, dan C itu ialah komponen artikulasi penulisan tetapi pemberatan dia hanya 10%. Jadi yang besarnya itu 70% ialah pada bahagian B. Untuk bahagian A itu kita test seperti kita soalan-soalan yang melibatkan EQ ataupun emotional quotient, SQ spiritual quotient, SSQ social skills quotient. Kalau untuk B ni dia mostly melibatkan intellect IQ. IQ, pengetahuan dan juga kemahiran penyelesaian masalah.
Jadi untuk PKSK ini, jadi kita melihat dia secara menyeluruh untuk mengenal pasti potensi murid tersebut. Di samping itu, kita juga melihat juga kepada pentaksiran berasaskan sekolah murid dengan pemberatan yang kecil, dan kita lihat juga latar belakang sosioekonomi murid tersebut, iaitu memberi keutamaan kepada murid dalam kalangan B40 ya, B40. Bagaimana untuk kita melihat kerana ini adalah pentaksiran yang menyeluruh kalau kita lihat EQ ada dan sebagainya untuk menilai di bawah PKSK ini, bagaimana ia akan dilaksanakan dan bagaimana untuk pelajar-pelajar memohon dan sebagainya, mekanisme itu kalau boleh diterangkan Puan Farida. Okey, jadi sekarang ni permohonan sedang dibuka ya untuk kemasukan murid ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 serta tahun 1 kolej vocational, dan tarikh tutupnya ialah pada 31 Disember. Jadi selepas pada tarikh ini, iaitu pada mulai 7 Januari tahun 2022, semua pemohon boleh menyemak portal KPM ini untuk semakkan tarikh serta pusat untuk menduduki PKSK. Jadi langkah pertama ialah kita mengisi permohonan dan kemudian kita buat semakan untuk pusat tersebut. Kita sebenarnya kita ada Encik Najib, kita ada 583 pusat di seluruh negara. Dan setiap negeri dia ada pusat ya, mungkin berbeza mengikut pada saiz ataupun bilangan pemohon. Contohnya di Labuan kita ada 1 dan mungkin ada 100 lebih di negeri yang lebih besar. So totaling 583 pusat, dan pemohon perlu menyimak because disebabkan mereka perlu hadir pada tarikh tersebut untuk menduduki ujian ini secara atas talian. Dan setelah kita sekiranya lah tak dapat hadir pada tarikh tersebut, perlulah dimaklumkan supaya dapat dibuat adjustment kepada tarikh itu. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah apabila kita dah semak dan kita dah dapat pusat, kita cetak sijil itu ya, cetak maklumat itu untuk dibawa semasa kita menduduki pentaksiran pada tarikh yang dimaklumkan. Okey, bagaimana untuk pelajar yang menyemak, di mana mereka perlu layari dan sebagainya, dan juga adakah semua murid layak untuk orang kata apa memohon menduduki PKSK ini? Seperti yang saya maklumkan tadi, sekiranya dia warga negara, berdaftar dengan APDM, jadi dia adalah layak untuk menduduki peperiksaan ini, dan kita boleh layarilah, iaitu https://spsk.moi.gov.my bagi tingkatan 1, dan untuk tingkatan 4 ya, https://spsk.moi.gov.my. Itu untuk tingkatan 4 ataupun tahun 1 KB. Jadi untuk mengakses sistem hanya perlu memasukkan nombor MyCard atau MyKit sendiri serta nombor MyCard penjaga utama. Dan untuk ke peringkat seterusnya itu pemaklumannya akan diberikan melalui cara apa supaya pelajar-pelajar ini tahulah bagaimana untuk mereka menyemak dan sebagainya. Okey, jadi seperti yang saya maklumkan tadi, pada 7 Januari kita semak pusat, dan pentaksiran itu sebenarnya akan berlaku mulai 7 kalau untuk tingkatan 1, 17 hingga 27 Januari tahun 2022. Untuk tingkatan 4 dan tahun 1 KB ialah pada 7 hingga 17 Februari. Kita sebenarnya di setiap pusat tu dia ada 3 sesi ya, dan pelajar hanya menduduki pada tarikh dinyatakan pada slip yang dia cetak itu. Keputusan kita boleh semak mulai 15 hari bulan Mac 2022, sama ada berjaya atau tidak di sekolah yang dimohon. Okey, Puan Farida, sekiranya mereka gagal mendapatkan tawaran dan sebagainya, adakah boleh dibuka ruang untuk rayuan kepada pelajar-pelajar ini dan juga bagaimanakah prosedur yang harus diikuti untuk pelajar-pelajar ini? Jadi sebenarnya seperti yang kita maklum, tempat tu kalau di asrama penuh lah, di SPP dia terhad ya. Untuk tingkatan 1 kita ada 9,350 tempat untuk diisi.
Dan untuk tingkatan 4 lebih kurang 1,200, itu pun bergantung kepada kekosongan ya untuk tingkatan 4. So untuk sekiranya kita mohon ya, kita ada beri 3 pilihan sekolah. So kalau uh, digagal lah, kata keputusannya gagal, kita boleh merayu ya mulai 15 Januari 2022 itu, sorry 15 Mac, kita boleh terus merayu di dalam portal tersebut. Dan keputusan rayuan itu mungkin kita beri tempoh dia sehingga hujung Mac untuk merayu, dan keputusan rayuan itu adalah bergantung kepada kekosongan dan juga kelayakan PKSK kita. Jadi sebenarnya PKSK ni dia ada kriteria minimum yang perlu dipatuhi ya, iaitu kita akan tetapkan um, dia punya standard minimum kriteria berdasarkan kepada taburan pencapaian kohort tersebut. Jadi dia mungkin berbeza dari satu tahun ke satu tahun ya. Jadi berdasarkan kepada keputusan PKSK itu dan juga availability ataupun kekosongan tempat di sekolah ini mohon, maka kita akan buat penawaran. Dan sekiranya gagal, dia boleh merayu bergantung kepada kekosongan tempat. Puan Farida, bagaimana untuk kita memahami kerana ada berlaku peningkatan pendaftaran ke SBP untuk pelajar tingkatan 1 selepas strategi baharu seperti ini diperkenalkan. Untuk memahami mengapa berlakunya peningkatan apabila strategi baharu seperti ini diperkenalkan, kerana ini menunjukkan bahawa penambahbaikan itu berkesan dalam kita menarik kemasukan pelajar-pelajar ini. Apa perbezaan penambahbaikan ini ataupun ruang itu yang kita rapatkan? Bagaimana ini membantu peningkatan pendaftaran dan juga kemasukan pelajar-pelajar sebenarnya? Okey, jadi sebenarnya kalau dulu kita melihat kepada UPSR ya, dia ada minimum bilangan A yang perlu dicapai oleh murid. Jadi di samping itu kita lihat juga sebenarnya kriteria lain seperti kepimpinan, ya, pencapaian dalam sukan dan kokurikulum dan ada juga diambil. Okey, untuk kemasukan melalui PKSK ini, jadi selain daripada pencapaian co-curriculum, kita ada pencapaian akademik, kita ada kepimpinan dari segi jawatan yang dipegang oleh murid. Kita juga melihat kepada SES ataupun social economic status murid tersebut. Kita mengambil kira iaitu sama ada dia B40 ke ataupun miskin tegar. Kita akan ambil kira pendapatan, kita ambil kira juga bilangan anak yang masih belajar. Contohnya kalau dia keluarga B40, anak 7, mestilah pemberatannya itu lebih daripada yang anak 1. Kita mengambil kira juga sama ada pelajar itu adalah anak yatim, ataupun anak yatim piatu, ataupun sama ada dia tinggal di rumah kebajikan. Kita mengambil juga lokasi ya, mungkin dia duduk tinggal di lokasi pedalaman ataupun kawasan yang di mana fasiliti ataupun prasarana dia sangat kurang. Jadi dengan cara ini kita memberi peluang untuk akses kepada pendidikan berkualiti bagi golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Bukan sahaja dari segi pendapatan, tetapi juga kekangan lain seperti mungkin ada anak antara adik-beradik anak-anak yang OKU ataupun dia anak daripada single parent ya, kita tahu cabaran untuk sama ada ibu tunggal untuk membesarkan anak tu lebih besar berbandingkan dengan yang bukan ya. So semua perkara ini kita ambil kira dalam masa memberikan pemberatan ya dalam pemilihan murid ke asrama penuh. Kalau kita bercakap soal infrastruktur itu berbeza mengikut kawasan, bandar, pinggir bandar dan juga luar bandar, pedalaman juga berbeza. Untuk mereka mendaftar pun mungkin ada cabaran untuk penduduk-penduduk ataupun pelajar-pelajar di luar bandar, di pedalaman dan sebagainya. Bagaimana ini dipermudahkan untuk mereka? Adakah pihak sekolah, pihak guru sudah dimaklumkan untuk membantu mereka dalam pendaftaran dan sebagainya? Puan Farida? Okay. Jadi sebenarnya salah satu cara ya untuk kita mempromosi kemasukan kepada sekolah khusus ini, kita membuat outreach kepada semua sekolah melalui hebahan, melalui Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah. Jadi melalui ini kita dah kenal pastilah sekolah-sekolah dan sekolah mengenal pasti murid yang mungkin berpotensi untuk ke asrama penuh melalui guru-guru kaunseling ya. Jadi murid ini
dinasihatkan dan melalui libat urus dengan ibu bapa untuk dinasihatkan sama ada kalau mereka minat untuk memasuk ke asrama, maka akan dibantu oleh guru-guru ini untuk mengisi permohonan. Dan begitu juga untuk akses internet, perlu berurusan dan minta bantuan kepada pihak sekolah ataupun PPD ataupun JPN ya, untuk supaya mereka tidak ketinggalan dalam permohonan ke sekolah khusus. Okey, tadi Puan Farida menyentuh banyak aspek tentang bagaimana keputusan akhir akan ditentukan. Salah satunya melihat kepada latar belakang mereka juga. Mungkin adakah penilaian mereka dapat sekolah mana sebagai contoh ini bergantung juga kepada faktor geografi mereka. Sebagai contoh, kalau mereka di kawasan pedalaman di Sabah dan sebagainya, adakah mereka akan berada di Sabah saja ataupun pertukaran itu akan lebih jauh ke negeri lain dan sebagainya? Bagaimana ini diuruskan? Okey, ya betul. Dia ada kita melihat juga kepada pemberatan kepada kawasan ataupun lokasi ya. Jadi mereka yang layak tetapi di lokasi yang pedalaman ini bukan saja di Sabah Sarawak. Kita di Semenanjung ni kita juga kawasan Baik. orang asli Pinan, Bukit ya. Jadi kawasan ini diberi keutamaan ataupun prioriti dengan syarat melepasilah syarat minimum PKSK itu. Jadi kita memastikan bahawa golongan ini tidak tertinggal daripada menerima pendidikan yang berkualiti. Jadi untuk akses internet itu kita juga memberi bantuan ya melalui guru sekolah ataupun JPN dan PPD. Okey. Apa sasarannya pada akhirnya untuk PKSK ini sendiri, Puan Farida? Kerana kita melihat bahawa ini juga bukan sahaja memudahkan akses kepada mereka namun juga menambah baik penilaian terhadap pelajar-pelajar tersebut supaya apa yang pelajar-pelajar yang kita ambil masuk ke sekolah-sekolah khusus ini adalah yang betul-betul berkualiti dan potensinya dapat kita temui dan juga kita boleh angkat dan sebagainya. Apa sasaran pada akhirnya untuk PKSK ini sendiri? Okey, sasaran PKSK ni sebenarnya kita mensasarkan bahawa kriteria dua ialah murid itu berpotensi, iaitu kita ukur melalui PKSK. Dan yang kedua ialah dia mesti daripada keluarga, kita bagi keutamaan kepada yang kurang berkemampuan. Dan seperti mana yang kita memberi uh, takrifan tadi, bukan sahaja kita melihat pendapatan tapi kita lihat juga bilangan adik-beradik dan juga cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh keluarga ini. Jadi hasrat kami ialah untuk memberi peluang ataupun akses kepada pendidikan berkualiti kepada semua peringkat ya. Jadi kita buka kepada semua jenis sekolah dengan memberi keutamaan kepada yang kurang berkemampuan tetapi berpotensi. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita mengenepikan golongan T20 ataupun M40 ya, yang layak. Mereka juga berpeluang untuk memohon dan sekiranya layak dan menepati kriteria juga berpeluang untuk masuk ke sekolah ini. Tetapi keutamaan itu akan diberikan dulu kepada B40. Ya, keutamaan tetap diberi kepada yang B40 yang layak. Kita tidak, sistem ini dia take care of yang uh, kita tidak ada lagi macam rayuan secara manual ya, semua itu diproses oleh sistem. Dan bila ada kekosongan aja, contohnya bila ada yang menolak tawaran, kita ada juga yang menolak tawaran atas faktor-faktor tertentu. Bila mereka menolak tawaran, kita akan buat penawaran supaya kita mengisi kapasiti itu secara optimum. Ini kira macam real time lah, cepatlah pendigitalan ini membantu lagi sistem pendidikan kita kan. Okey. Penawaran kita juga bukan kita buat sekali tetapi kita akan buat berkali-kali bergantung kepada kekosongan di sekolah asrama. Okey. Tapi memang tidak ada pilihan lah. Maknanya keputusan akhir sekolah mana yang mereka dapat itu adalah bergantung kepada kriteria-kriteria yang ditetapkan kan? Ya, betul. Okey. Mungkin kalau kita melihat kepada keadaan semasa kini adalah kita di dalam pelan pemulihan meskipun fasa keempat dah dibuka, sekolah pun dibuka dan sebagainya. SOP tetap perlu dipatuhi kerana pandemik masih lagi berada di Malaysia untuk COVID-19 ini. Bagaimana untuk pihak Kementerian Pendidikan sendiri untuk memastikan di sekolah-sekolah berasrama apabila kita mendengar banyak kes dan sebagainya ini juga akan dititik beratkan juga kan jumlah kemasukan, bagaimana untuk menguruskan mereka dan sebagainya. Apa yang dirancang di pihak KPM sendiri khususnya di bawah Jabatan Puan Farida sendiri. Ya. Okey, untuk sekolah berasrama penuh,
Kita mengikut pada ketetapan dalam SOP ya, Garis Panduan Pengoperasian Sekolah 3.0, di mana kita ada penjarakan fizikal dan kita kena ada pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Dan juga kita ada juga membuat saringan COVID-19 menggunakan kit ujian kendiri. Kalau tahun ini kita melaksanakannya sebanyak 3 kali, iaitu pada hari pertama murid masuk semasa mendaftar, pada hari ke-6 dan hari ke-14. Dengan cara ini kita dapat memastikan bahawa sekiranya mereka itu positif, kita akan isolate. Kita akan isolate dan meminimumkan risiko penularan di asrama penuh. So untuk tahun hadapan juga, kita juga KPM merancang untuk melaksanakan strategi saringan begitu. Cuma kita belum akan diumumkanlah sama ada akan dilaksanakan sama seperti tahun ini, iaitu 3 kali saringan, sebab dia melibatkan kos juga dan peruntukan yang sangat besar. Dan tapi dengan cara ini kita dapat meminimumkan risiko penularan dan juga dengan memastikan pematuhan SOP sepanjang murid berada di sekolah. Tetapi akan ada juga kelonggaran-kelonggaran tertentu berdasarkan kepada perbincangan dengan KKM. Dan kita pun maklum bahawa kebanyakan negeri, hampir kesemua telah masuk ke fasa 4, kecuali negeri Sarawak dan Kelantan yang masih berada dalam fasa 3. Dan apabila kerajaan mengumumkan kita dah menghampiri endemik, maka sudah tentulah lebih banyak kelonggaran yang akan kita berikan. Okey, mungkin terakhir sekali Puan Farida, untuk ibu bapa yang menonton pada ketika ini yang mana anaknya untuk memohon melalui PKSK ini, kegusaran itu mungkin timbul di kalangan ibu bapa. Jaminan mungkin diberikan untuk mereka, jangan risau, SOP ada, insya-Allah akan dijaga sebaik mungkin pelajar-pelajar dan anak-anak mereka ini. Jadi jangan lupalah permohonan sebelum tarikh tutup permohonan, kalau ada yang masih nak memohon, masih ada peluang sehingga 31 Disember. Dan jangan lupa membuat semakan untuk pusat ujian dan juga tarikh mengambil ujian PKSK. Dan tapi sekiranya positif COVID ataupun bergejala, tidak boleh kita tidak boleh menduduki kecuali setelah kita membuat pemeriksaan di klinik. Dan jangan lupa untuk menduduki hadir sewaktu tarikh dan pusat dinyatakan dalam portal. Sekiranya tak dapat hadir, boleh hubungi nombor yang tertera itu untuk kita membuat mencari tarikh yang lain untuk menduduki pemeriksaan tersebut. Jadi itu sajalah dari saya tentang kemasukan ini. Adalah kelonggarannya untuk melihat kepada keadaan semasa. KPM juga memahami keadaan semasa dan juga ruang itu diberikan. Terima kasih Puan Farida Yang Razali, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, untuk melihat kepada aspek PKSK ini. Ini sangat menarik untuk pelajar-pelajar, ibu bapa yang menonton pada ketika ini. Bolehlah ikuti segala apa yang Puan Farida sebutkan tadi untuk permohonan dan juga pastikan ke pusat-pusat yang betul ditetapkan dan sebagainya untuk sekolah-sekolah khusus seperti SBP dan sebagainya. Terima kasih Puan Farida. Itu saja untuk agenda Awani pada malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.